Okey, cikgu sambung kepada fail yang seterusnya. Cikgu cakap fail yang seterusnya sudah senang sebab kita akan gunakan pengurus dan juga borang pengurus ini untuk menjadi fail-fail yang seterusnya. Baik, kita kembali kepada page sistem masuk data ini. Okey, seterusnya kita akan buat halaman tambah acara. Okey, kalau kita lihat di sini, kita tunjuk dekat sini, kita klik, dia tidak jumpa lagi fail itu, iaitu fail yang bernama acara. Kemudian di dalam fail yang bernama acara ini akan ada borang acara, ataupun yang tadi kita macam tambah pengurus tadi, dia ada borang pengurus ya. Jadi di sini akan ada fail acara dan borang acara. Di sini akan ada fail kelas dan borang kelas. Di sini akan ada fail peserta dan borang peserta. Okey, kita buat fail acara ya. Okey, senang sangat. Kamu copy semua yang bernama yang ada dekat fail bernama pengurus ini ya. Okey, select all. Okey, Ctrl A. Ada select semua. Lepas tu copy. Buka file baru. Pergi dekat file, new. Dapat file baru. Okey, letak kat ujung ni. Kamu paste ataupun Ctrl V ataupun pilih paste, edit paste. Okey, tukar. Dalam baris nombor 17 ini, borang pengurus menjadi borang acara. Borang acara. Dan kamu save dia menjadi acara. Sekarang dia belum ada nama ya. Untitled kat situ. File, save as, acara. Jangan berada pada halaman, dia mesti berada dekat admin sahaja. Namakan sebagai acara. .php ya. Okay. Kemudian baru kita buat borang pengurus. Okey, caranya ialah copy semua yang berada pada fail bernama borang pengurus ini. Okey, select all, Ctrl A. Tekan Ctrl pada keyboard kamu, tekan A. Ataupun cara yang biasa kita guna, pergi dekat baris nombor 1, klik dan tarik sampai baris bawah sekali. Edit, copy. Okey, edit file, new file. Nanti dia bagi satu file baru yang kosong. Kita pastekan kat situ. Okey. Baik, bila kita save, dia mesti save ke dalam halaman ya. Caranya macam ni. File, save as. Pilih ataupun pastikan sekarang berada pada folder halaman, admin halaman. Okey, so namanya adalah borang acara .php. Okey, save. Baik. Sekarang ni kita ubah suai kita punya borang ini. Okey ya. Dan juga nama pada borang pada fail acara. Dekat fail acara kita kata, tengok baris 14. Halaman input data pengurus. Okey, kita tukar jadi halaman input data acara. Okey, bawah ni sudah ada borang acara ya. Jadi itu sahaja, kita save. Sekarang kita buka borang acara. Dekat sini ada ID pengurus, nama pengurus dan kata laluan. Itu kepunyaan pengurus punya table tadi ya. Sekarang kita lihat table acara. Kita pergi dekat database, tengok table acara. Table acara tu terdiri daripada medan, kod acara, acara dan kategori. 3 ya. Kod acara, acara, kategori. Jadi kita pergi dekat coding kita, tukar menjadi kod acara. Ini nama acara. Okay. Lepas tu yang ini kategori. Itu juga pada input ini kita tukar dia punya nama dia, name dia. Ini adalah kod acara. Yang ini adalah acara ataupun nama acara. Ini adalah kategori. Okey. Baik. Okey pelajar, sekarang ni okey, kita sambung ya. Oleh kerana sekarang name sudah baru, ini name-nya sudah tukar menjadi kod acara, acara dan kategori. Jadi nama button ni pun kita tukar ya. Jadi bukan lagi add pengurus tapi add acara. Jadi di atas ni kita kata if empty add acara. Okay.
Sekarang kamu dah tahu ya, nama pada empty ini adalah nama button ataupun butang submit ya. Sekarang kamu lihat di ruangan proses ya, di ruangan proses untuk menyimpan data, oleh kerana kita ada borang yang menerima 3 input, kita ada 3 pembeli ubah. Kita tukar nama-nama pembeli ubah kita kepada nama baru iaitu kod acara, acara dan kategori ya. Okey, kamu boleh tukar dia serentak, kamu klik di hujung ID, tekan control pada keyboard dan di hujung ID pada pembeli ubah. Kamu padam dan kamu tulis itu sebagai kod acara. Okay, dalam Sublime ni kita boleh tulis serentak 2 tempat ya. 3, 4, 5 tempat pun boleh. Kamu pergi dekat, okey yang ni namanya acara ya. Okey, pergi dekat nama hujung, tekan control, klik pada nama yang kedua, padam, dia menjadi acara. Okay, hilang dia. Acara. Begitu dia dengan pass ni, dia menjadi kategori. Tapi kalau kamu tak mahir nak buat macam tu, kamu tulis kat sini kod acara, tulis sekali lagi kat dalam ni, kamu tulis dekat pembeli ubah yang kedua ni acara, tulis sekali lagi dalam post, yang ketiga kategori, sekali lagi tulis dalam post kategori. Okey, baik. Sekarang ni arahan SQL dia yang tadi insert dalam table admin, sekarang kita insert into acara. Maksudnya kita akan masukkan maklumat ke dalam table acara. Nama-nama field acara ada 3, tetapi yang pertama namanya kod acara, kita betulkan. Yang kedua nama field dia acara. Yang ketiga nama field dia kategori. Okay, pelajar, kalau kita menulis, kadang-kadang Sublime nak bantu, dia ada keluar yang hitam macam ni, kamu enter ya. Kamu dapatlah perkataan yang dipaparkan tu. Okey, sama macam tadi, pembeli ubah ni kita tukar menjadi yang baru ya, iaitu kod acara. Yang kedua acara. Dan yang ketiga ni adalah kategori. Okey, baik. Insert into acara, kod acara, acara kategori. Yang lain ni sama saja ya, tak payah ubah ya. Okey, kita simpan dia sebagai borang acara. File, save. Okey, kalau kita cuba lari, uji lari pada tambah acara, kita dapat borang yang kita buat tadi tu. Okey, contoh 200 meter, lelaki umur 15 tahun ya. Kita tulis macam tu. Nama acara dia adalah larian 200 meter. Kategori lelaki 15 tahun. Ikutlah kita nak namakan macam mana kategori ya. Okey, kita klik pada tambah. Kalau dia tidak berjaya, maksudnya ada masalah pada kita punya query ataupun SQL. Okey. Berjaya ditambah tapi dia ada masalah pada line nombor 27 ya, iaitu kategori. Okey, kita tengok line 27. Kategori. Okey, nampak cikgu eja dengan huruf besar kat situ. Okey, tukar dia jadi huruf kecil ya. Supaya dekat sini dia kenal. Jadi dalam menulis PHP ni, dia sensitif sikit antara huruf besar dengan huruf kecil. Jadi kita kena ikut dia. Okey, kita save sekali lagi. Tapi apa yang telah berlaku ialah, tadi dia kata berjaya masuk ya. Maknanya kalau kita klik pada table acara, dia memang masuk tetapi maklumat kategori tak masuk. Nampak di situ tak masuk maklumat untuk kategori. Okey, supaya kita dapat data yang elok, cikgu delete dahulu data yang ini. Okey, cikgu masukkan sekali lagi ya. Okey, pergi dahulu pada menu dia, klik pada acara. Kita nak buat 200 meter lelaki, nama acara tu larian 200 meter, kategori dia adalah lelaki 15. Okey, cikgu tambah. Sekarang data berjaya ditambah. Okey, yang ini kalau kita semak pada table acara, okey, data tu dah masuk cantik. Okey. Okey, kita tambah satu lagi untuk perempuan pula. Okey. Ini P.
larian 200 meter, kategori dia perempuan. Okey, contoh ya, contoh ya. Tambah, okey, berjaya ditambah juga kalau cikgu semak dekat dalam acara. Okey, kita dah ada beberapa acara lah. Ya. Baik, begitu juga untuk tabel-tabel yang seterusnya, iaitu tadi kita rancang untuk buat juga tabel tentang kelas dan peserta. Okey. Sekarang kita lihat kalau tabel kelas ataupun tingkatan dekat sini ya. Kamu nampak sudah ada 3 kelas yang cikgu masukkan, ataupun kalau dalam kamu punya kosong, nanti kita akan tambahkan dia masuk ya. Okey, di sini kamu lihat dia punya field cuma ada 2. Dalam borang kita yang asal ni dia ada 3 ya. Jadi kita nanti akan buangkan 1 ya. Okey, so kita akan tambah 2 fail baru. Fail yang pertama kamu ambil acara, nanti kamu tukar menjadi sini borang tingkatan ya. Okey, pilih dahulu semua ini, drag sampai bawah. Copy. Buka fail baru. Okey, kamu paste kat dalam tu. Tukar borang acara menjadi borang tingkatan ataupun borang kelas. Jadi input data tingkatan kat situ ya. Tingkatan ataupun kelas. Ikutlah nak pakai nama yang mana ya. Dan jangan lupa kita save dia sebagai tingkatan ataupun kelas. Okey. Save as sebagai ting. Tadi cikgu buat ting.php lah ya. Sebab dalam cikgu punya nav tadi, cikgu pakai ting saja. Okey. Ataupun kamu boleh semak sekali lagi, tengok dekat kelas, apa nama yang keluar kat bawah ni ya. Kalau tunjuk kelas, cikgu punya adalah ting.php. Jadi cikgu gunakan nama itu, ting.php. Okey, untuk borang tingkatan, okey, copy borang acara, drag semua ni, copy, buka file baru, file new, paste dekat situ. Okay. Kita save dahulu ya, file save as, namanya adalah borang tingkatan dan tempat menyimpannya adalah di dalam halaman ya. Kamu tengok di situ ada admin, kemudian ada halaman, ada beberapa borang yang lain. Okay, borang baru kita ni namanya borang tingkatan, dig.php. Okay, save. Okey, brg ting. Jadi namanya adalah brg ting ya. Okey, yang kita kena ubah ialah label di sini ada 3 input, ada 3 label dan 3 input, kita buang 1. Okey, kita ada 2 label, 2 input. Begitu juga dengan kita punya dalam file proses ni, pembeli ubah ni buang 1. Tinggalkan 2 saja. Okey. Kalau kita lupa, kita lihat semula pada table kelas, table tingkatan. Okey, nama table tu tingkatan ya. Dia ada dua medan saja, iaitu kod kelas dan nama kelas. Jadi yang pertama itu adalah kod kelas. Yang kedua itu adalah nama kelas. Okey, ini nama kelas. Ini kod kelas. Label dia kod kelas berjenis teks. Okey. Kemudian dia punya namanya kod kelas. Label dia kod nama kelas, dia punya name dia nama kelas. Add di sini adalah add kelas ya, ataupun add tingkatan. Okey. Jadi jangan lupa di atas ni add tingkatan. Okay, kita akan gunakan maklumat 2 saja, iaitu kod kelas dan nama kelas. Macam tadi kita ubah kod acara ni, kita ubah. Okey. Kod acara menjadi kod kelas. Acara ni menjadi nama kelas. Okey, oleh kerana kita cuma ada 2 data yang akan masuk kepada table kita. Table kita yang sebelumnya ada 3 data. Jadi kita tukar nanti menjadi 2 ya. Yang pertama, tukar dahulu nama table acara menjadi table tingkatan. Okey, tingkatan. Ada kod kelas.
nama kelas. Ini yang kedua, nama kelas. Kerana ada dua saja, jadi dalam kurungan yang pertama ni kita tulis dua je, iaitu kod kelas dan nama kelas. Begitu juga untuk values, oleh kerana ada dua saja, kita padam satu ya. Okey, untuk values yang terakhir ini tak ada tanda koma. Dia ada, kalau kita ada lagi koma dan diikuti dengan values pembeli ubah seterusnya ya. Oleh kerana kita cuma ada dua, ada satu tanda koma je ya. Okey, ambil kod kelas, copy, gantikan kod acara. Ingat ya, ada tanda single quote ya. Okey, kemudian ambil nama kelas, gantikan acara. Okay, pelajar, jika kita terhilang satu tanda kod ni, nanti dia tak nak run ya. Okey. Baik, kalau kod yang kat luar kamu guna, kod yang mula-mula tadi single, yang di dalam ni double. Dia antara single dan double tu kita selang-selangkan ya. Kalau tidak nanti dia pun tak nak run juga. Memang hari tu, mula-mula hari minggu pertama cikgu cakap boleh guna mana-mana tanda kod. Single code ataupun double code. Tetapi jika kita dah guna double code, okey, kod yang akan kita guna di dalam double code adalah single code. Kalau perlu lagi di dalam single code tu double code. Kita ulang-ulang macam tu ya. Okey, sekarang kita semak insert into tingkatan. Okey, jika berjaya, jika gagal yang ini ya. Okey, jangan lupa kita save. File save. Okey, tingkatan ini pun kita dah buat, dah save. Sekarang kita cuba uji dia ya. Pergi dekat tambah kelas. Okey, sebelum tu tengok cikgu dah ada 3A, 4A, 5A. Cikgu nak buat 1A, 2A ya. Kita buat kelas 1A. Namanya adalah 1 amanah. Okey, tambah data. Okey, berjaya ditambah. Kita tambah satu lagi. 2A. Kelas tu 2 amanah. Baik, sekarang kita semak di dalam tabel tingkatan. Okey, kita lihat sudah ada tingkatan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Kalau kita ada nanti 1B, 1C, kamu tambahlah ya. Okey, ini untuk contoh cikgu buat 5 ni saja. Okey, so kita dah berjaya buat 2 borang yang senang. Borang yang 3 borang ya. Cikgu buat borang kod rumah lah ya. Tertinggal satu ya. Maknanya ada kod rumah ya. Okey, untuk tambah yang ini kita buka input. Okey, nampaknya kita tertinggal satu borang ya. Okey, kita cari file bernama input. Kita tambah satu lagi sebelum peserta ni, kita tambah satu lagi sebelum peserta, iaitu rumah. Okey, kita tukar dia menjadi rumah kat sini. Rumah. Tambah rumah sukan. Tambah rumah sukan. Okey. Jadi cikgu akan buat rumah dan borang rumah. Okey, save. Okey, kita akan buat rumah dan borang rumah. Kita ambil tingkatan ni lah, tingkatan. Okey, kita kata sini data rumah sukan ya. Rumah sukan. Di sini jadi borang rumah. Borang rumah. Okey. Bukan ubah suai pada baris 14 dan 17. Okey. Satu cara lagi, kalau kita tak nak copy, kita save as. Tingkatan ini kita file, pilih save as, jadikan dia nama baru iaitu rumah.php. Ini kalau kita tak nak copy ya. Jadi kita tak adalah banyak file macam tadi. Okey, save. Sekarang dia sudah menjadi rumah dan ada borang rumah. Cari borang tingkatan. Okey. Kita akan save dia, save as dulu ke dalam halaman sebagai borang rumah ya. Borang rumah.php. PHP ni tak tulis pun tak apa ya. Okey, dia akan jadi borang rumah.php. Ini rumah, dia akan ada borang rumah. Jadi ini adalah borang rumah yang berada dalam halaman ya. Baik, kita betulkan. Jadi kita add rumah. Pattern ni namanya add rumah. Jadi kita lihat rumah dia ada kod rumah dan nama rumah.
Okey, so kita betulkan. Kod kelas jadi kod rumah, nama kelas jadi nama rumah ya. Okey. Padam ni rumah. Ini pun kita padam di rumah. Okay, kod rumah, sini kod rumah. Nama rumah, sini nama rumah. Sini add rumah, sama dengan nama pada if empty. Okay, kita turun ke bawah. Sini kod rumah. Sini nama rumah. Begitu juga pembeli ubahnya. Okay, padam kelas, tukar jadi rumah. Okay, so kita ada pembeli ubah kod rumah, post daripada kod rumah, pembeli ubah nama rumah, kita terima secara post dengan nama rumah. Okey, ini pun kita tukar. Ini pun tukar, ini pun tukar, ini pun tukar. Semua akan jadi rumah. Okey, kod rumah, nama rumah, pembeli ubah kod rumah dan pembeli ubah nama rumah. Okey, save sebagai orang rumah. Okey, save. Kalau kita lihat tadi, kita ada rumah, kita tulis B untuk biru, H untuk kuning. Okey, kalau rumah kat sekolah kamu mungkin nama hang tua, hang jebat, macam tu kan. Atau nama-nama planet kamu ubahlah ya. Okey, cikgu tambah satu rumah lagi, rumah warna purple ya. Kuning dah ada. Okey, cikgu buang satu lah. Cikgu buang merah. Okey, sekarang cikgu ada rumah biru, rumah hijau, rumah kuning. Sekarang cikgu nak tambah rumah merah ya. Okey, kita pergi dekat kita punya menu ini. Ada tambah rumah sukan, klik pada tambah rumah sukan, dibagi borang. Kod dia adalah M. Rumah tu bernama merah. Okey. Cikgu klik pada butang tambah. Gagal ya. Pula gagal ya. Okey, cikgu lupa tukar insert into rumah underscore sukan. Kenapa cikgu buat rumah underscore sukan? Sebab dalam database tu namanya rumah underscore sukan ya. Okey, save. Okey, kita refresh. Okey, data berjaya ditambah. Kalau kita semak sekarang pada rumah sukan. Okey, dah masuk rumah dengan kod bernama M ya. Okey, nama rumah tu adalah merah. Kalau kita belum ada yang lain-lain tu kamu tambahlah biru, merah, kuning, hijau ya.